Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulakan, seperti petua yang diberikan oleh speaker di sebelah pagi, mereka yang bercakap diizinkan buka mas mengambil kira kawasan parlimen ni kes agak terkawal. Jadi saya minta izinlah untuk buka supaya mudah untuk bercakap dan bernafas. Baik. Terima kasih kepada para wartawan, terima kasih kepada media yang mengikuti sidang media pada petang ini, yang mana saya, Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Ahli Parlimen Johor Bahru. Sebelah kanan saya adalah YB Dr. Kelvin Yee selaku Ahli Parlimen Bandar Kuching, YB Datuk Haji Hasanuddin selaku Ahli Parlimen Hulu Langat, dan yang terakhir sekali adalah YB Nurul Izzah, Ahli Parlimen Permatang Pauh. Kenyataan media nanti boleh sebarkan nanti. Saya baca dulu kenyataan. Selepas itu saya akan jemput setiap ahli parlimen untuk memberi ulasan. Kenyataan media ini bersama dengan National Oversight and Whistleblowers. Pendedahan Pandora Papers yang dibuat oleh International Consortium of Investigative Journalists ataupun ICIJ berkaitan aktiviti sebahagian rakyat Malaysia ataupun sebenarnya segelintir dari latar belakang ahli politik dan perniagaan yang mungkin membawa keluar ratusan bilion ringgit wang negara dan disorok di beberapa akaun pesisir ataupun offshore accounts, mencerminkan kelompongan sistem yang telah diambil kesempatan oleh individu-individu tertentu demi kepentingan peribadi. Pendedahan oleh ICIJ merupakan salah satu contoh terbaik amalan pemberian maklumat di peringkat antarabangsa yang membongkarkan kekayaan luar biasa yang berkemungkinan disembunyikan di luar negeri. Mungkin juga sindiket pengecualian cukai dan aktiviti mencuci duit dari kalangan orang kaya dan berpengaruh di dunia. Hal ini jelas menunjukkan peranan pemberi maklumat ataupun whistleblower dan kepentingan amalan pemberian maklumat ataupun whistleblowing practice bagi mengekang perbuatan salah laku, korupsi dan rasuah yang turut diperakui oleh organisasi-organisasi antarabangsa. Dalam konteks negara Malaysia, perbuatan pendedahan maklumat khususnya yang berkaitan dengan soal kepentingan awam seringkali berdepan dengan tentangan daripada pihak berkuasa sehingga disabitkan dengan tindakan undang-undang. Sebagai contoh, kes-kes seperti penyelewangan sebelum ini, penyelewangan dana rakyat yang terkait National Feedlot Corporation ataupun NFC yang dibongkarkan oleh saudara Rafizi. Beliau dikenakan tindakan. Contohnya sebelum ini, kes berkaitan Yayasan Pembangunan Islam Malaysia ataupun YAPIM yang saya bawakan sebelum pilihan raya, saya pun berhadapan dengan saman di mahkamah. Dan juga One Malaysia Development Berhad, 1MDB, telah membongkarkan perbuatan salah laku ahli-ahli politik tertentu yang mungkin tidak akan diketahui oleh masyarakat jika tiada pemberi maklumat yang tampil untuk membuat pendedahan. Walau bagaimanapun, individu-individu yang membuat pembongkaran tersebut terpaksa berdepan dengan saman fitnah dan juga hukuman mengikut undang-undang seperti Akta Perbankan dan Institusi Kewangan ataupun BAFIA, Akta Rasa Rasmi OSA dan sebagainya. Selain itu, contoh yang lain seperti pendedahan individu seperti adik Ain Husniza berkaitan gangguan seksual yang dihadapinya di sekolah telah membuka mata masyarakat mengenai isu rape culture yang berlaku di peringkat sekolah yang menuntut tindakan drastik daripada pihak kerajaan bagi menangani masalah tersebut. Namun, akibat pendedahan yang dibuat, adik Ain Husniza pula yang kini berdepan dengan notis saman fitnah serta turut mendapat kecaman daripada segelintir masyarakat sehinggalah ke hari ini. Oleh yang demikian,
National Oversight and Whistleblowers ataupun NOW dengan sokongan Ahli Parlimen Johor Bahru, Permatang Pauh, Hulu Langat dan Bandar Kuching menuntut agar pindaan terhadap Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 ataupun Whistleblowers Protection Act 2010 dibuat bagi meningkatkan peranan pemberi maklumat dalam membentuk sebuah pentadbiran negara yang telus dan beraccountability di samping menjamin hak perlindungan terhadap pemberi maklumat yang mendedahkan maklumat-maklumat melibatkan kepentingan awam. Maka pindaan yang dibuat seharusnya berteraskan 3 aspek utama, iaitu pertama, memperkasa peranan pemberi maklumat dalam melindungi kepentingan awam dengan menambah baik mekanisme pemberian maklumat. Sebagai contoh, pendedahan maklumat kepada pihak media. Itu sepatutnya dibolehkan. Yang kedua, menjamin hak perlindungan yang lebih baik kepada pemberi maklumat. Dan yang ketiga, menjamin imuniti dan kebebasan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 daripada undang-undang lain yang berkaitan seperti OSA. Pada masa yang sama, bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan amalan pemberian maklumat, NOW telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan sebuah buku panduan dui bahasa yang bertajuk Whistleblowing Practices, a Handbook Guide. Ini yang buku yang kita tunjukkan tadi, nanti mungkin gambar sekali dengan di penghujung nanti. Buku ini antaranya mengandungi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pemberi maklumat, contoh-contoh kes pemberian maklumat yang pernah berlaku di Malaysia, perbincangan mengenai Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 WPA 2010 dan perbandingan dengan akta yang digunakan pakai di negara-negara luar, serta yang paling utama adalah cara-cara untuk memberikan maklumat ataupun whistleblow dalam konteks undang-undang di Malaysia. Buku panduan ini akan diedarkan kepada pertubuhan-pertubuhan masyarakat sivil, organisasi-organisasi anak muda dan juga kepada kumpulan media bagi menggerakkan usaha secara kolektif untuk menuntut perlindungan yang lebih baik kepada pemberi maklumat. Jadi itu kenyataan hari ini. Sebelum saya ulas dengan isu yang berkaitan, mungkin kita bagi ruang kepada Ahli Parlimen Bandar Kuching untuk bagi ulasan pertama sebab beliau terpaksa balik ke Dewan untuk berbahas. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Johor Bahru. Saya cuba nak ulangi kepentingan dan juga peranan penting whistleblower dalam komuniti kita dan untuk menjaga kepentingan negara. Saya ingin menyentuh tentang kepentingan dalam sistem kesihatan atau dalam in the healthcare system lah. Sekarang kita memang berdepan dengan pandemik COVID-19 dan dengan adanya doktor-doktor atau pekerja profesional kesihatan di dalam hospital, mereka dapat melihat dengan sendiri bagaimana keadaan dalam hospital maupun premis-premis kesihatan, dan jika mereka haruslah diberikan peluang atau diperkasakan untuk melaporkan apa yang perlu, apakah yang sebenarnya berlaku di dalam hospital tersebut tanpa ada risiko ataupun ketakutan untuk bukan sahaja dikenakan tindakan tata tertib ataupun malah ada yang takut mereka ditransfer ke tempat lain. Dan sebenarnya saya ingin berikan satu contoh. Di negeri saya sendiri, Sarawak, dalam 2 minggu yang lalu ada surat yang keluar daripada frontliners kita menyatakan bahawa angka-angka ataupun data-data rasmi yang ditunjukkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenar di hospital-hospital. Malah bebanan yang ditanggung oleh pekerja kesihatan kita memang sangat tenat. Banyak melalui burnout, melalui tekanan stres, mental health issues dan sebagainya. Malah ada yang menyatakan mereka sebenarnya berharap untuk dapat COVID-19 supaya mereka dapat cuti dan boleh berehat. Dan ini adalah keadaan sebenar dalam hospital-hospital kita, maka mereka haruslah diperkasakan, beri peluang dan ruang untuk menjelaskan ini kepentingan awam. Dan mereka tidak haruslah diberikan tekanan atau tindakan tata tertib. Dan oleh itu, ketelusan, transparansi dan pemekasaan whistleblower haruslah dibuat, terutamanya dalam sistem kesihatan itu. Dengan itu, terima kasih. Saya kena balik ya. Thank you. Okey, tekan balik naik Dewan. Naik Dewan. Saya jemput Datuk Hasanuddin dulu. Okey, terima kasih kepada wartawan, media. Untuk menegakkan keadilan sama ada di mahkamah ataupun di jabatan-jabatan agensi kerajaan ataupun dalam sesi kaunseling sekalipun, ia bermula daripada maklumat.
tanpa maklumat, pendakwaan tak akan dapat dibuat. Berdasarkan pada maklumat itu, baru kita boleh melakukan siasatan. Kita sangat bimbang apabila orang salah faham. Contohnya dalam bab qazaf dalam syariat Islam, ramai yang menyangka bahawa tidak boleh mengemukakan sebarang dakwaan dan tuduhan sekiranya tidak ada saksi. Itu untuk mempertahankan mangsa. Tetapi sebaliknya, kita ada bab li'an sebagai contoh untuk memberi perlindungan kepada suami sebagai contoh untuk mengemukakan dakwaannya walaupun dia tidak ada saksi. Jadi, apa yang ingin saya sebut, memberi perlindungan kepada pemberi-pemberi maklumat yang mana asasnya itu akan membuka kepada pintu-pintu untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan juga menafikan dan menolak sebarang kezaliman. Mereka yang dianiaya, kadang-kadang mereka tidak ada bukti lagi ketika itu. Maka kita beri peluang kepada mereka untuk mengemukakan maklumat dan akhirnya pihak berkuasa, pihak berwajib mempunyai pintu masuk untuk memulakan siasatan. Jadi sebab itu, akta yang perlu untuk kita ubah, untuk kita pindah, memberi perlindungan kepada pemberi-pemberi maklumat sangat penting dalam negara kita. Terima kasih. Terima kasih YB Akmal, Johor Bahru dan teman-teman lain yang telah membangkitkan kepentingan untuk kita melakukan beberapa pindaan bagi melindungi pemberi maklumat. Saya tambah hanya dalam konteks sebagai salah seorang anggota PAC yang tugas kami menyiasat dan mengawal sembang khusus menerusi perbelanjaan pihak eksekutif. Dan saya boleh tekankan dalam ketiga-tiga kes yang disebut oleh YB Akmal tadi, Yapim, 1MDB dan juga NFC, semua menjadi bahan dalam siasatan PAC dan antara inti parti yang membolehkan atau memudahkan usaha kita untuk menyiasat adalah kekuatan memori institusi ataupun institutional memory. Kerajaan di peringkat pusat, di peringkat negeri sebagaimana yang kita tahu boleh datang dan pergi. Mungkin kerajaan berlainan tapi isunya tetap sama dan siasatan tak mungkin dapat diteruskan tanpa kehadiran pemberi maklumat dengan institutional memory. Maksudnya dia bertugas lama dalam organisasi, dalam jabatan, dalam kementerian. Dan kalau tidak ada perlindungan, tentunya mereka takut untuk tampil ke depan, berhadapan risiko, apatah lagi diambil tindakan. Semata-mata berani to speak truth to power. Jadi pada saya ini penting khususnya bila kita mengemukakan cadangan, wajiblah dalam konteks kerajaan yang baru yang mengatakan mereka mahu melaksana beberapa tuntutan, maka iltizam politik wajib dilihat menerusi pengenalan beberapa pindaan sebagaimana dicadangkan oleh pihak NOW. Tahniah, saya berharap agar pihak media dapat lebar luaskan lagi. Takkan nak tunggu Pandora Expose 2.0 baru kita dapat lihat perubahan landscape di mana ahli politik dihadapkan ke muka pengadilan, bukan sentiasa diagungkan tanpa kebertanggungjawaban. So, terima kasih dan saya harap kita bertemu lagi dengan perubahan yang telah terlaksana untuk membersihkan budaya politik dan di negara kita. Okey, baik. Sebelum saya buka kepada soalan, terima kasih kepada YB Bandar Kuching, YB Hulu Langat dan YB Pematang Pauh atas perkongsian yang menunjukkan bahawa pemberi maklumat ataupun kepentingan pemberi maklumat ini merangkumi pelbagai area ataupun latar belakang, sama ada kesihatan maupun soal accountability macam PAC dan juga hujah yang dibawa oleh Datuk Ahsanuddin dari sudut agama. Cuma untuk hari ini, buku ini memang kita baru siap. Hari ini edisinya agak terhad, tapi insyaAllah kita akan agihkan kepada media. Nanti saya bagi kepada petugas NOW. Tapi yang lebih penting supaya segala perkongsian. Ya.
yang mana buku yang kita reka ini pun dilihat lebih santai ataupun lebih mudah dibaca, kerana bila sebut soal maklumat ni mereka akan nampak data yang bertimbun-timbun. Tapi sebenarnya kita hendak membantu mereka yang terjumpa ataupun dalam pengetahuan sesuatu maklumat yang mana maklumat itu mungkin menyelamatkan wang negara, mungkin menyelamatkan kehidupan seseorang ataupun menyelamatkan sebuah institusi dan juga kepentingan awam. Dan yang kedua, seperti YB Pematang Pauh ada sebut sedikit tadi soal Pandora Papers, maksudnya walaupun maklumat itu telah disalurkan bermilion-milion byte yang disebut dokumen tersebut, tetapi untuk mencerakinkan maklumat yang diberikan ini sebenarnya memerlukan sokongan daripada luar juga. Sebab itu pemberian maklumat itu tidak boleh hanya terhad kepada agensi kerajaan semata-mata, dalam keadaan kita tidak tahu. Ramai yang sebenarnya tertanya-tanya apabila ada satu kes yang dibawa ke mana-mana agensi yang berkaitan, mungkin status siasatan pun tidak diberitahu ataupun sampai ke tahap pendakwaan itu mungkin sudah terlewat. Jadi sebab itu antara penekanan yang diberikan maksudnya maklumat itu kalau diuruskan dengan baik, perbincangan itu dengan kawalan yang baik sebenarnya boleh dibincangkan supaya kemahiran daripada, sebab bagi saya Pandora Papers the tribute ataupun sepatutnya kita menghargai usaha pihak media Malaysia yang membawa isu tersebut. Maklumat itu ada tapi nak mengolah, mengenal pasti individu-individu yang terkait dan juga rakyat Malaysia yang dinamakan itu mengambil usaha daripada pihak media sebenarnya. Jadi bagi saya usaha pemberi maklumat ini perlu dilibatkan juga dengan urusan daripada pihak media supaya maklumat melindungi media juga yang membawa pendedahan tersebut, kerana kerisauannya kita dedahkan isu maklumat Parlimen tidak benarkan untuk berbahas pagi ini. Kita tak nak terpaksa bercakap di luar Dewan, tapi yang ada risiko pihak media juga. Jadi sebab itu bagi kami kita lihat kenapa kita mengusulkan pindaan terhadap Akta Perlindungan Pemberi Maklumat WPA 2010 ini, supaya mereka yang terbaibit dengan usaha accountability, usaha mengekang salah laku ini diberi perlindungan yang sewajarnya. Ada soalan Q&A? Yang online ada? Okey, clear? So mungkin satu gambar untuk dengan YB Pematang Pauh pula. Macam mana? How do you hold it? Tanya media yang You just hold it, ya? Friend dia atau apa?